Ustaz, sebentar ya Ustaz. Ya, baik. Ada sikit kesilapan ni. Azhar dah masuk? Dah masuk kuliah dah. Tadi macam hilang lah. Sebab tadi ada kuliah apa tadabbur kan. Jadi dia ada dua link. Actually dia pun dah confuse tadi kan. Okey. Kejap ya. Sila masuk dah, boleh masuk dah. Alhamdulillah. Ya. Baru nak terkia-kia nak godek Zoom ni kan. Betul. Kita guna ni sebab Kak Syida nak co-hostkan Ustaz. Mana Alin tadi ada Alin? Alin dah tak ada lah. So macam mana ada dua grup ni pula ni, kejap. Masya Allah. Azhar minta dia masuk balik semula boleh tak? Yang mana kita masuk? Tadi. Dekat WhatsApp ke? Kak Syida? WhatsApp group. Kat WhatsApp group ya? Minta tapi ramai masuk sekarang ni yang tapi tak ada, Adin tak ada lagi. Tapi dia orang dah tengah masuk balik ni. Dia masuk balik. Ni cukup confuse sikit lah sebab dua kelas kan macam dia punya link tu dia kata meeting yang tadi tu Kak Syida tak delete lagi. Lepas tu delete yang asal ni. Sekejap ya. InsyaAllah dah okey dah tu. Azhar bagi tu dia masuk dah ada link tu, betul lah link dia. Ya? Okey. Keluar tu masuk balik semula. Okey. Bagi tahu dekat WhatsApp ke? Ya, WhatsApp. Okey. Boleh pakai WhatsApp ke Azhar? Tak apa, dah masuk kan? Syida. Kita boleh mula ke Kak Syida? Kak Syida. Fazlina tak ada. Nampak muka awak. Fazlina ada? Tak ada. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita teruskan kuliah online pada pagi ini bersama dengan Ustaz Arif. Dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustazah Azia. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Yang kita nak tahu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Kita mulakan dulu pertemuan kita dengan sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pertama syukur pada Allah pada pagi ini kita dapat bersama lagi dalam kuliah tajwid kita bersama dengan para jemaah sekalian. Ahlan wa sahlan marhaban bikum. Alhamdulillah, syukur pada Allah kita dapat bersama lagi walaupun agak lewat sedikit. Ala kulli hal, kita doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita pada hari ini, diberikan kefahaman kepada pengajian kita pada hari ini insya-Allah. Jadi InsyaAllah pada hari ini kita akan membicarakan berkenaan dengan tajuk sifatul huruf. Seperti mana yang telah diwawarkan, tajuk pada hari ini ialah berkenaan dengan sambungan daripada makhraj huruf iaitu sifatul huruf. Jadi insyaAllah tuan-tuan saya ada share bagi yang mungkin dapatlah slide ataupun PDF tentang sifat huruf. Mungkin ada yang dapat, mungkin ada yang belum. Jadi untuk hari ini barangkali saya tak dapat nak share screen sebab masih lagi menghadapi masalah yang sama yang saya hadapi pada pertemuan yang lalu, iaitu screen laptop saya akan jadi gelap kalau saya share screen. Jadi mungkin kalau ada rezeki mungkin kita punya host boleh share screen ataupun slide yang kita guna pakai pada hari ini. Mudah-mudahan dapat membantu. Kalau tidak, tuan-tuan yang mungkin ada slide itu boleh rujuklah pada slide yang telah saya blast dalam grup ataupun dalam WhatsApp. Mungkin boleh tengoklah insya-Allah sebagai panduan kepada kita dalam mempelajari tajuk pada hari ini insya-Allah. Jadi untuk pertemuan kita pada pagi ini saya mulakan dengan satu hadis yang ringkas, iaitu daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas, qalu ya Rasulullah man hum, qala hum ahlul Quran, ahlullahi wa khassatah. Yang bermaksud daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai ahli-ahli daripada kalangan manusia. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah mereka? Baginda menjawab, orang-orang yang membaca Al-Quran adalah ahli-ahli Allah dan ahli-ahli Allah yang istimewa. Jadi hadis riwayat Ibnu Majah yang menyebut tentang kelebihan Ahlul Quran sebagai Ahlullah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kategori Ahlullah insya-Allah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, para muslim-muslimat, kita nak masuk tajuk kita bab sifatul huruf. Boleh rujuk kepada slide yang ada pada WhatsApp masing-masing insya-Allah. Okey. Baik, kalau masih ingat kita membicarakan tentang tajuk makhraj huruf pada pertemuan yang lalu. Makhraj huruf ialah tempat keluarnya huruf. Kita masih lagi belum masuk dalam bab hukum bab nun mati ataupun mim mati, belum lagi. Barangkali orang tanya, ustaz mana yang belajar tajwid ni tak ada pun nun mati mim mati ni. Saya nak belajar yang tu, saya nak tunggu yang tu. Okey. Jadi sebenarnya ilmu tajwid ni dia luas, bukan sahaja bab nun mati dan mim mati, tapi banyak lagi yang perlu kita tahu, perlu kita kuasai selain daripada hanya hukum-hukum nun mati ataupun tanwin, atau mim mati dan seumpama dengannya, atau hukum-hukum panjang pendek. Saya susun ataupun saya utamakan ataupun saya dahulukan tajuk berkenaan dengan makhraj dan juga sifat. Jadi benda ni tak ada masalah kalau kita nak belajar bab nun mati dulu ke mim mati dulu ke baru bab makhraj, bab sifat. Ada kitab-kitab tajwid yang susun bab makhraj dan sifat ni selepas daripada bab nun mati dan mat. Ada kitab yang menulis bab ini makhraj dulu, sifat dulu, barulah tentang nun mati, barulah tentang
ahkamul mudud, bab panjang pendek tapi saya suka untuk berikan penjelasan dalam bab makhraj dan sifat ini lebih awal. Jadi makhraj kita dah sebut tentang tempat keluar huruf. Mungkin tuan-tuan ada yang dapat slide yang saya share sebelum ni. Kalau belum nanti saya share lah dalam bentuk PDF. Hari ini kita belajar tentang sifatul huruf. Okey. Jadi sifat huruf ni adalah benda yang tidak boleh bercerai tanggal dengan bila kita sebut tentang huruf. Kita masih lagi bicarakan tentang huruf, tentang peribadi huruf itu. Makhraj, tempat keluar kita dah sebut. So makhraj dengan sifat dia tidak boleh terpisah, mesti sekali. Setiap huruf itu mesti ada makhraj dan mesti ada sifat dia. Kalau kita hanya tahu tempat keluar ataupun makhraj sahaja tanpa kita tahu sifat dia, maka belum menguasai lagi. Kita belum kuasai lagi sebenarnya sifat ataupun tentang sebutan sesuatu huruf. Kerana tujuan kita nak belajar ilmu tajwid bukan sahaja dalam bab dengung, panjang pendek, izhar, ikhfa dan seumpama dengannya, tapi menyebut huruf itu, menyempurnakan atau lebih tepat kita kata memenuhi setiap huruf-huruf dari segi sebutan makhrajnya. Itulah sebenarnya membaca Al-Quran secara tartil. Matlamat kita ialah kita nak mengambil apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu secara tartil. Itu tujuan kita. Jadi kita dalami lagi ilmu tentang sifat huruf ni. Barangkali mungkin ada di kalangan kita yang tidak pernah belajar tentang sifat huruf ini, atau mungkin pernah belajar tapi peninglah Ustaz, sifat huruf ni banyak sangat. Betul memang sifat huruf ni banyak dan barangkali pening juga sebenarnya. Jadi saya dalam pertemuan kita untuk siri kuliah tajwid ni mungkin tidak akan menerangkan secara detail sebab dalam pertemuan yang singkat ini kita hanya mampu untuk berkongsi sekadar yang penting sahaja. Apa yang lebih penting berkenaan dengan sifat huruf, makhraj huruf, dia adalah suatu benda yang perlu melibatkan talaqi, perlu melibatkan kita membaca dan guru mendengar. Itu paling penting. Dan satu benda juga yang penting sebelum kita mulakan, saya suka untuk menyebutkan bahawasanya ilmu tajwid ini dia tidak boleh hanya semata-mata kita belajar daripada kitab tanpa mengambil bacaan daripada guru. Itu yang pertama. Yang kedua, tak boleh kita mengambil hanya semata-mata talaqi musyafahah daripada guru dengan kita meninggalkan apa yang telah disusun oleh para ulama qiraat ataupun para qurra dalam kitab-kitab tajwid mereka. Tak boleh. Dia mesti datang sekali. Barangkali mungkin apa yang disebut oleh guru kita itu tidak bertepatan atau menyalahi dengan apa yang telah disusun oleh ulama-ulama qurra dalam kitab tajwid. Jadi sebab itu perlu diambil secara keseluruhan pendengaran dan juga apa yang disebut oleh ulama dalam kitab-kitab tajwid. Okey. Jadi tuan-tuan boleh tengok slide yang ada ataupun boleh tengok PDF yang saya pernah share. Dalam chat ni pun ada Puan Fazina yang share tentang sifat huruf file ni. Saya sebenarnya tak pasti. Saya nak share screen tak boleh, tapi saya takut saya punya laptop akan jadi benda yang sama sebab saya dah test sebelum ni, dia masih lagi blank. Saya dah cuba uninstall Zoom, install balik sebab dia hanya terjadi bila saya guna aplikasi Zoom ni lah. Saya guna aplikasi lain untuk kuliah online, contohnya Microsoft Teams, Google Meet tak berlaku lagi lah setakat ni Zoom. Jadi hitam. So untuk mengelakkan benda tu berlaku, jadi saya tak share screen lah. Tuan-tuan boleh buka lah. Mungkin Puan Fazina boleh cuba share screen kalau boleh. Harap-harap saya punya screen tak gelap. Okey. Baik cuba tengok tentang sifat huruf. Yang dah ada PDF boleh buka Yang tak ada boleh tunggu daripada Puan Fazina. Okey. Itu dia. Terima kasih Puan Fazina. Sifat huruf kita nak masuk pada definisi dulu. Definisi dulu. Sebelum pembahagian tu ada definisi dahulu. Boleh buka dalam bab definisi. Kita nak tengok pengertian. Apakah itu maksud sifat huruf ni? Baik. Okay. Terima kasih Puan Fazina. Definisi bahasa. Dari segi bahasa, sifat ni ialah keadaan yang datang pada huruf. Keadaan yang datang pada huruf itu sendirilah. Dia macam orang jugalah, dia ada keadaan diri tubuh badan dia. Dari segi istilah ilmu tajwid, keadaan yang datang pada huruf untuk menentukan sifatnya sama ada lemah, kuat, tinggi, rendah dan seumpama dengannya sebagainya.
Jadi sifat huruf ni dia adalah seperti keadaan tubuh badan diri huruf tadi. Macam orang kan saya sebut tadi, ada orang yang mungkin tinggi, ada orang rendah, ada orang yang ada berkulit cerah, ada berkulit kurang cerah, ada orang yang gemuk, yang kurus dan seumpama dengannya. Begitu juga huruf, di sesuatu huruf tu dia ada sifat dia. Itu yang membezakan antara sesuatu huruf walaupun dia sama dari segi tempat keluarnya, makhrajnya. Contohnya huruf yang kita pernah sebut makhraj huruf lidah, yang banyak tu, maka setiap huruf itu adanya sifat dia. Contohnya kita sebut huruf yang keluar di makhraj halqi, ada 6 huruf yang keluar di makhraj halqi, maka kesemuanya mempunyai sifat yang berbeza. Walaupun dia berada pada satu tempat keluar. Makhraj halqi itu makhraj am. Secara khasnya contohnya makhraj khas dia berada di bawah sekali, contohnya hamzah dan ha. Tempat keluar yang sama tetapi sifat berbeza. Contohnya ain dan ha, sifat makhraj yang sama tapi sifat ada yang berbeza. Maka huruf itu yang membezakan dia adalah sifat dia. Yang ini yang perlu kita ketahui. Bila kita tahu sifat, maka kita akan sebut sebutan huruf itu dengan lebih tepatlah. Ini perlu kepada pendengaran daripada mulut guru menyebut huruf-huruf tertentu. Jadi kita tengok dalam bab ataupun dalam bab sifat nanti beberapa perkara berkenaan dengan inilah. Okey, itu definisi dia. Kita dapat fahamlah sifat tu apa dia. Sifat huruf tu apa dia. Jadi dalam tu nantilah kita jumpa pelbagai istilah yang kita nak membezakan huruf tadi. Okey, tengok slide yang seterusnya selepas daripada definisi, iaitu pembahagian. Okey. Pembahagian itu dalam bab sifat huruf ni ada dua. Saya dalam slide ni saya buat ringkas. Mungkin tuan-tuan yang dah hebat dalam bab sifat huruf ni tengok Allah ringkasnya. Slide ni memang ringkas sebab saya tak sempat untuk buat slide yang panjang lebar. Kalau nak secara detail kena rujuk pada kitab lah. Kitab tajwid lah untuk syarah yang lebih panjang. Tapi saya buat hanya nota ataupun yang ringkas supaya kita dapat faham. Pembahagian yang pertama, sifat yang pertama dipanggil sifat lazimah. Okey, yang kedua dipanggil sifat aridah. Aridah lah. Okey, aridah tu bahasa Melayu. Aridah dengan dot. Okey, Arabnya. Lazimah ni apa? Sifat lazimah ni sifat yang tetap. Dia tetap atau tidak berubah keadaannya. Ini ada 18 sifat. Okey, dia ada 18 sifat. Ada kitab tajwid menyebut 20 sifat, menambah lagi 2 sifat iaitu khafa dan juga al-ghunnah. InsyaAllah kita sebut dalam pertemuan dalam membicarakan tentang sifat huruf. Dan untuk makluman, kita punya tajuk sifat huruf ni akan buat 2 sesi hari ni dan juga besok lah. Mana yang sempat kita habiskan dah hari ni. Baik, so pegang macam tu. Sifat yang pertama sifat lazimah. Okay? Yang tidak berubah keadaannya. Maknanya memang duduk situlah, dia tak berubah. Kalau contoh huruf qaf, apa sifat dia? Itulah sifat lazimah dia, tak akan berubah dah. Tak akan berubah dah. Dia memang macam tu keadaannya. Walau datang macam mana sekalipun, tetaplah itu sifat dia. Okey. 18 sifat kesemuanya yang kita akan bicarakan. Yang kedua dipanggil sifat aridah. Sifat yang berubah-ubah mengikut keadaan harakat atau baris atau keadaan huruf itu. Yang ini ada 11 sifat. Okey. Ini dipanggil sifat aridah. Dia berubah-ubah. Okey. Dia boleh bertukar-tukar dalam keadaan mengikut kepada keadaan baris atau harakat huruf ataupun kalimah tersebut. Okey, jadi sifat aridah ni dia lebih membicarakan di dalam dia berkait rapat dengan bab qiraat lah, cara bacaan qiraat kita. Seperti mana mungkin saya pernah sebut dalam bab pengenalan awal dahulu tentang apakah itu ilmu qiraat yang banyak. Jadi bab aridah ini, sifat aridah ini dia berkait dengan bacaan qiraat. Di sinilah kita akan jumpa beberapa hukum mengenai iqlab, ikhfa, at-tarqiq, at-tafkhim yang berubah-ubah. Itu dipanggil sifat aridah. Okey. Untuk hari ini kita mungkin akan fokus kepada sifat lazimah dan banyak sebenarnya dalam kitab-kitab tajwid yang kita pernah baca, yang kita pernah dengar membicarakan tentang sifat lazimah. Okey. Baik.
Saya nak supaya kita dapat faham dulu pembahagian ni supaya kita tak pening. Ini penting untuk kita susun maklumat dalam kepala kita, dalam info, dalam apa ni, dalam pengetahuan kita supaya dia tidak jadi celaru. Yang menjadi masalah ni kadang-kadang jadi celaru, tak tahu kat mana nak duduk. Jadi tahu kat mana nak susun, bila sebut sifat baru kita nampak. Okey. Selesai sifat lazimah. Kita pergi terus kepada membicarakan yang pertama iaitu sifat lazimah. Okey. Jadi yang aridah tu letak tepi dulu. Jangan campur. Letak tepi dulu. Bagi dia duduk diam-diam tepi tu supaya kita tak jadi bercampur habis nanti Yang pertama sifat lazimah. Okey. Yang tadi kita sebut ada berapa tadi? Ada 18 sifat. Okey. 18 sifat lazimah. Baik. Terbahagi pula pada dua. Banyak betul bahagi banyak betul bahagi ni ulama susun ni Bukan saya yang susun. Saya hanya mengambil daripada kitab dan juga cuba buat secara PDF ni, buat ringkasan supaya kita dapat lebih jelas lah. Lazimah terbahagi pada dua pula. Yang pertama sifat berlawanan dan yang kedua sifat tunggal atau tidak berlawanan. Okey. Berlawan dan tidak berlawan. Okey, itu masih lagi dalam kategori sifat lazimah. Okey. Berlawanan ni maknanya dia ada pair lah. Dia ada pair. Dia ada dua. Dia ada dua. Okey. Kalau tunggal tidak ada lawan. Okey. Itu semualah sifat-sifat lazimah bagi sesuatu huruf itu. Okey. Kita pergi lagi. Baik, masuk lagi ke lebih dalam supaya kita dapat pembahagian, dapat susunan dia. Okey, kita nak masuk dalam bab sifat berlawanan. Okey, boleh tengok pada slide yang ada sifat berlawanan. Okey, ada 18 ni ada sebelah aja, ada lagi lepas ni lah. Okey. Yang berlawanan ni dia ada 11 lah. Okey, dia ada 11. Yang baki lagi tu kepada sifat tunggal Tadi kita sebut sifat lazimah ada 18. 11 sifat adalah berlawanan. Yang berlawanan ada 11. Okey. Kita tengok yang pertama. Okey, ini sebenarnya kita kena kena biasakanlah, familiarkanlah. Kalau boleh kita mampu untuk kita hafaz supaya apa? Tujuannya supaya bila kita baca ayat Al-Quran, kita bila sebut sesuatu huruf, kita tahu apakah makhraj dan sifat dia. Jadi kalau berlaku kesalahan, kita tahu, rujuk balik macam mana makhrajnya, macam mana sifatnya, maka dia akan jadi betul. Itu keadaannya. Barulah kita boleh faham sebenarnya hakikat sebutan sesuatu huruf. Okey, yang pertama jahrun. Al-jahru lah. Al-jahru iaitu menahan angin. Okey. Menahan angin. Lawan dia ialah al-hamsu ataupun kita biasa dengar hamas. Hams. Ini dipanggil melepaskan angin. Apa pula lepas angin, tahan angin ni? Bukan perut kita tahan angin, lepas angin, tidak. Jangan salah faham pula nanti jahat tahan angin, dia tahan angin lain pula. Lepas angin lain yang dilepasnya. Bukan begitu. Ini membicara tentang huruf. Jadi mesti berkait rapat dengan mulut dan suara lidah di kita. Okey, al-jahru menahan angin bermaksud angin tertahan ketika menyebut huruf. Huruf ini kerana kuatnya kebergantungan kita kepada huruf-huruf jahar. Kita nak sebut huruf tu, kita kena tahan angin keluar daripada sebutan huruf mulut kita. Okey. Dia ada 18 huruf. Apa huruf dia? Banyaklah 18. Saya tak senaraikan kat situ sebab saya nak mudahkan tuan-tuan. Bila tengok lawan kepada sifat jahar itu hamas, al-hamsu, melepaskan angin, bermaksud bila sebut huruf ini dia akan terlepas ataupun angin tu akan terkeluar ketika sebut huruf kerana kurangnya kebergantungan kita pada makhraj tu. Makhraj dia lemah. Jadi dia akan jadi sifat hamas, terlepas angin tadi. Apa huruf dia? Huruf dia ada 10. Kalau tuan-tuan perasan pada slide ni, semua huruf-huruf yang saya sebutkan ada pada sifat yang lawan dia tu kan. Yang nombor 2, 5, 7, 9, 11 tu.
Jadi tuan-tuan hafal je huruf-huruf ini, termasuklah huruf nombor 4 tawassut itu. So baki itu tak perlu hafal dah. Okey, kalau hamas al-hamsu ada 10 huruf, iaitu huruf fa ataupun dalam rangkai kata yang saya tulis tu yang biasa kita dengar fahathahu syakhsun sakat. Ni disusun oleh ulama-ulama lah untuk kita mudahkan kita nak hafazkan. Kalau kita nak hafaz satu fa, ha, sa, ha, shin, khaf, sad tu agak susah. Letak dalam satu rangkai kata fahathahu syakhsun sakat. Itu bunyi dia. Fahathahu syakhsun sakat. Habis kalau bunyi lain Ustaz, saya pernah hafal lain, bunyi lain. Bunyi lain pun tak apa. Baris tu tak penting. Itu bukan ayat Quran. Jadi tak perlu kita nak bimbang lah. Kita nak berubah hari apa pun berubahlah. Fahsaha syikhsun sukut, ya, terpulang pada kita lah. Yang penting ialah huruf tadi tu. Huruf. Jadi 10 huruf tu dipanggil huruf hamas. Maknanya sebutan akan menjadi melepaskan angin. Contoh tu penting supaya kita faham. Ini sebut teori ni tak faham, nanti kena baca contoh. Okey. Contohnya kita baca, kita mudah saja, kita matikan saja untuk mengetahui sesuatu huruf dari segi makhraj dan sifat, matikan saja seperti mana kita pernah sebut dalam bab makhraj. Macam mana? Contoh huruf fa tu fahathahu fa. Maka kita akan baca af. Begitu. Af, kat mana makhraj fa? Ingat balik apakah makhraj fa? Berada di makhraj asy-syafatan. Makhraj am dia, makhraj umum dia asy-syafatan, dua bibir. Makhraj khas yang lebih tepat fa kat mana? Dia berada di perut bibir. Di perut bibir, gigi, hujung gigi di atas kena pada perut bibir, iaitu ada tengah ni lah. Fi batni syafah, pada perut bibir. Maka kita baca fa. Okey. Kemudian dia ada hamas dipanggil. Tu hamas tu. Af. Bunyi angin tu. Af. Maka kalau satu orang baca up begitu. Up. Fa dibaca up. Maka kalau up, kita kata salah tu. Kenapa up salah? Sebab tidak ada hamas. Mesti af. Walaupun dia betul makhraj. Up. Gigi kena pada perut bibir. Tapi tidak keluar angin. Maka salah dari segi sifat huruf. Af. Mesti keluar dari segi, mesti keluar al-hamsu. Hamas. Tu Kita ambil satu huruf yang lain. Contohnya sa, ath. Dia bunyi hamas. Melepaskan angin kerana lemahnya bergantung pada makhraj huruf sa. Okey. As, sin, ak, kaf. At. Ta tu. At. Dia bunyi angin tu. Dia macam turbo. Kalau kereta kan, kereta yang laju turbo kan bunyi. Tu dia panggil hamas tu. Orang perempuan mungkin tak faham turbo, orang lelaki faham lah. Angin, enjin kereta tu kan. As, sad, as. Dia bunyi angin tu. Ada angin dia. Ash, ada angin dia. Ada angin dia. Ha. Ha pedas tu. Pun ada hamas dia. 10 huruf ini dia ada sifat hamas. Baki 18 huruf. Apa baki 18 huruf tu? Ini nak buat rangkai kata pun panjang sangat. Jadi susah. Dia baki daripada tu. Contohnya apa? Hamzah. Apa lagi? Ba, jim, dal, zal. Dan seumpama dengannya. Itu tak ada. Contoh ba, ab. Dia tak ada hamas. Apa lagi? Zal, al. Dia tak ada hamas. Apa lagi? Qaf, aqqa. Dia tak ada al-hamas. Dia ada sifat yang lain pula yang kita kena tengok selepas ini. Okey. Baik, jadi 10 huruf tadi tu dia adalah huruf hamas. Dan juga penting untuk kita tahu setiap huruf ini dia bukan hanya ada satu sifat. Okey. Paling kurang setiap huruf ini dia akan ada 5 sifat. Okey. Sama ada dia dalam sifat berlawanan. Kalau dia ada sifat berlawanan saja, memang dia akan ada paling kurang 5 je lah. Kan? Dia paling kurang akan 5 je lah setiap satu huruf tu. Kalau dia ada sifat tunggal, sifat yang tidak berlawanan, mungkin tambah lagi jadi 6 atau jadi 7. Jadi itu yang kita kena tengok baik-baik. Okey. Jelas kat situ tentang bab jahar. Jahar ni tahan, menahan angin. Huruf yang tahan. Okey.
Baik. Nanti insya-Allah kalau ada ruang waktu kita cuba buat praktikal dari segi bacaan. Saya akan baca satu ayat ataupun baca satu surah yang pendek. Kemudian kita cuba keluarkan hukum dari segi makhraj dan sifat. Kalau sempatlah. Ni panjang lebar dah ni. Nak keluarkan setiap satu, contohnya satu potongan ayat, kita keluarkan huruf tu makhraj kat mana, sifat dia apa. Okey. Tapi panjanglah sebab tu. Tak apa. Yang itu dah dua sifat kan tu. Satu dan dua, jahar dan hamas. Hafallah jahrun hal alhamsu. Jahar lawan dia hamas. Okey. Yang ketiga ialah ar-rakhawah. Rakhawah ni maksud apa? Lembut. Rakhawah ni lembut. Okey. Lawan kepada rakhawah syiddah, nombor 5 tu. Okey, nombor 3 rakhawah, nombor 5 syiddah. Okey. Syiddah maksud dia kuat. Kuat. Okey, syadid, syiddah, kuat. Okey. Ar-rakhawah ada 15 huruf. Okey. Di antara ar-rakhawah dengan asyiddah dia panggil tawassut. Tawassut ni pertengahan dia. Okey, pertengahan, sederhanalah. Kuat, lemah, sederhana. Okey. Baik, tengok balik ar-rakhawah lemah. Lemah ni apa? Lemah ni maksudnya suara terlepas ketika menyebut huruf. Suara terlepas ketika menyebut hurufnya kerana terlalu lemah kebergantungan pada makhraj. Itu dari segi definisi dia lah. Okey. Dari segi bacaannya kita akan dengar bila sebutan huruf-huruf rakhawah ini di suara kita akan jadi lembut, suara terlepas. Okey. Contoh kita baca okey. Itu tu dia akan ar-rakhawah. Dia akan jadi lemah. Begitu. Dia akan jadi lemah. Al pun lemah. Itu huruf-huruf ar-rakhawah. Lemah. Itu dipanggil suara terlepas. Kalau syiddah ni kuat. Kuat apa dia? Kuat kita panggil sebagai suara itu tertahan. Okey, bukan suara kuat. Jangan suara kuat. Suara kuat lain pula Suara tertahan bila baca huruf-huruf syiddah. Okey, contohnya hamzah tu. Kita pegang. Kenapa dia jadi kuat syiddah? Kerana sempurna dari segi makhraj dia. Bergantung pada makhraj tu sempurna. Jadi kuat. Jim. Kuat. Qaf. Ni dipanggil sebagai huruf syiddah. Ada berapa? Ada 8. Ada 8. Dalam rangkaian kata ajid qattun bakat. Ajidu qattun bakat. Nak buat baris apa pun terpulang. Okey. Hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf dan juga ta. Ada dalam tu Jadi huruf-huruf syiddah ni huruf kuat. Okey, jadi kita baca dia, maka kita akan dapati dia tidak suara kita tidak akan terlepas bila menyebut huruf ini kena faham. Yang tadi jahar dengan hamas angin. Rakhawah dengan syiddah suara. Dia beza tu. Angin yang terlepas dengan suara yang terlepas itu berbeza, ya. Jadi setiap satu huruf itu perincian dia kita dapat baca, kita dapat teliti bila mana saat kita membaca huruf itu contohnya kita baca apa contoh saya nak bagi ayat apa jarang saya bagi ayat kalau nak sebut cerita sifat huruf ni. Bila kita baca tu sesuatu huruf tu kita dapati huruf itu syiddah atau rakhawah bila kita dapat tengok pada struktur ayat ataupun contoh ayat kan. Contoh baca qul huwallahu ahad. Okey, qaf huruf syiddah. Ha bukan huruf syiddah, ha huruf antaranya hamas. Okey. Apa lagi? Sad, Allahus samad, sad huruf al-hamas. Okey. Tapi dia bukan syiddah. Okey. Mim adalah bukan huruf syiddah. Okey, dal, samad, dal adalah huruf syiddah kerana suara kita tertahan menyebut huruf itu kerana kebergantungan yang kuat ataupun yang sempurna pada makhraj dia. Dia akan ada ciri-ciri dia yang tertentu.
Selain daripada dal itu ada sifat yang lain, qalqalah dan seumpama dengannya. Ba ada qalqalah, ya. Okey. Cuba tuan-tuan tengok dalam huruf syiddah tu, dia ada sama macam huruf hamas. Apa dia? Dua huruf yang sama seperti huruf hamas ataupun sifat hamas, bukan huruf lah, sifat hamas. Apa dia? Dalam huruf syiddah tu ada dua huruf yang sama pada sifat yang hamas. Cuba jawab. Siapa jawab? Tak boleh jawab lupa pula. Iaitu huruf kaf dan ta. Nampak kat situ Kaf dan ta. Okey. Tuan-tuan tengok Kaf dan ta adalah huruf yang syiddah, dia juga huruf hamas. Okey. Apa beza dia? Beza dia kaf pada hamas, kaf dan ta dia adalah huruf hamas, maknanya angin terlepas. Okey. Tapi dalam masa yang sama, ini pun penting ini kalau tak belajar sifat huruf tak tahu ni. Dalam masa yang sama dia juga huruf syiddah. Okey. Bila dia huruf syiddah, maka huruf kaf dan ta tadi yang ada hamas tu, dia akan jadi senang saya nak sebutkan, angin dia tidak terlalu kuat. Faham tak? Angin tak terlalu kuat. Contoh kita baca, okey, ataupun kita sebutlah ak, kaf tu ak, dia ada hamas kan, dia ada angin kan yang terlepas, tapi dalam masa sama sifat dia syiddah, kuat. Jadi kita kena lepaskan angin tu hanya sikit saja. Ak, begitu. Sama macam ta, at, sikit saja. Nampak tak? Contoh saya baca Tabbat yada, ta yang pertama. Tabbat, nampak tak ta? Ta tu dia ada hamas, tapi dia sifatnya juga adalah syiddah. Okey, suara tertahan. Jadi sikit je lah. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Wa tabb. Itu ba. Ba juga sifat syiddah. Okey. Begitu juga kaf. Ak. Jadi jangan, sebab tu huruf ta ni yang ada hamas ni jangan kita lepaskan begitu banyak. Okey. At. Banyak sangat. Tidak. Dia sikit je. At. Gitu Ada hamas tetapi tahan sebab dia syiddah. Okey. Tengok pula huruf sin contohnya pada hamas. Okey. Sakat tadi kan. Sin tu hamas kan. Kita baca qul a'udzu birabbin nas. Dia angin tu ada hamas. Okey. Jadi angin pada sin ni, hamas pada sin ni, sin ni huruf syiddah ke huruf rakhawah? Tengok dalam tu. Sin huruf ar-rakhawah, bukan syiddah. Tak ada dalam ajid qattun bakat ataupun tidak ada dalam tawassut lan umar yang kita sebut lepas ni Lan umar ni, tawassut ni pertengahan lah, tidak terlalu lemah, tidak terlalu kuat. Sin dia huruf rakhawah. Bila dia huruf rakhawah, hamas yang ada pada huruf sin itu, dia tidak perlu tahan macam kaf dengan ta. Dia perlu lepas, dia lembut, lemah, suara terlepas. Maka kita akan baca qul a'udzu birabbin nas. Lepas sin tu. Jangan tahan. Jangan kedekut. Qul a'udzu birabbin nas. Sikit je. Malikin nas. Sikit je. Dia kata ada hamas. Betul ada hamas. Tapi tidak sempurna sifat ar-rakhawah. Sebab itu sifat-sifat ini saling melengkapi antara satu sama lain. Contoh kita baca Fatihah kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sin pada nasta'in tu kena lepas. Jangan nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sikit je. Hamas tu sikit. Tak boleh. Dia mesti rakhawah. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Sin tu kena ar-rakhawah. Hamas tu kena ar-rakhawah. Begitu Lepas tu kalau kita talaqi bacaan suratul Fatihah, kita dapatlah benda ni. Ihdinas siratal mustaqim. Sin. Mustaqim. Okey.
Boleh boleh lah tu. Okey. Ar-Rakhawah ada 15 huruf selain daripada huruf-huruf syiddah. Okey. Okey, tawassut. Tawassut ada 5 huruf. Okey. Lan Umar. Lam, Nun, Ain, Mim, Ra. Jadi Lan Umar ni 5 huruf ni dia huruf pertengahan. Tawassut ni pertengahan, sederhana ada ulama dia tak kira huruf ni, tidak kira huruf-huruf ar-rakhaw atau tawassut ni dalam sifat huruf tidak dikira. Jadi sebab tu kadang tidak diletakkan nombor. Tapi saya letakkan teruslah ada 5 huruf. Jadi rakhawah 15, tawassut 5 atau baki dia syiddah 8 lah. Semua huruf kita nak sebut huruf hijaiyah ada 28 28 lah yang menerima baris. Okey. Macam Hamas, macam Jahar dengan Hamas 10 dan 18 lah. Okey. Tuan-tuan kalau ada soalan boleh terus tanya pada chat ke kalau ada kalau ada lah. Kalau tak ada tak apa, tak ada masalah. Okey. Terus kepada boleh Jadi okey, tawassut, huruf tawassut ni 5, Lan Umar. Dia huruf yang sederhana. Al tidak terlalu lemah, al tidak terlalu kuat, al tidak al al. Sebab tu kalau kita baca lam ni kena faham juga Kalau kuat sangat tak boleh juga. Alhamdulillah, alhamdulillah contohnya salah. Kalau terlalu lembut sangat alhamdulillah salah juga. Mesti pertengahan. Alhamdulillah. Nun pun sama. An Ain pun sama. Ni ain ni tawassut Sebab tu kita baca contoh Fatihah. Saya suka ambil contoh daripada Fatihah supaya kita dapat faham, dan kerana Fatihah ni menjadi surah yang menjadi rukun dalam solat kita Kita baca ain contohnya. Yang biasa menjadi kesalahan dari segi sifat Iyyaka na'budu na'budu ain tu. Okey. Ain tu tawassut. Okey. Maka kita tak baca dia, kita tak baca iyyaka nampak nak nak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ta'in. Salah tu. Macam mana bacanya? Iyyaka sedikit lembut. Tawassut sikit. Jangan lebih sangat, jangan lemah sangat, jangan rakhawah sangat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah. Tak boleh terlalu rakhawah, lembut, tak boleh terlalu keras. Mesti tawassut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mudah. Dia ada echo sikit. Ain ni dia ada echo sikit ujung dia. Faham tak echo tu? Echo tu. Dia macam macam tu. Na'budu Boleh Lepas tu saya sebut tuan-tuan kena bertalaki, kena berguru baca Al-Quran ni. Bukan saja baca kitab tapi mesti kena baca praktikal. Penting. Ra pun sama, huruf tawassut. Okey. Cukup setakat itu. Terus kepada nombor 6 dan nombor 7. Nombor 6 dan nombor 7 sifat yang seterusnya ialah istifal dan isti'la. Istifal dan isti'la. Okay, saya harap mudah-mudahan yang Jahar, Hamas, Rakhawah, tawassut, syiddah tu dapat fahamlah sikit-sikit insya-Allah. Istifal dan isti'la. Istifal rendah. Isti'la tinggi. Okey. Istifal ada 21 huruf, banyak istifal. Isti'la 7 huruf je. 7 je huruf. Jadi mudah je Ingat ataupun hafazlah huruf-huruf isti'la yang 7. Yang ni khussa dagtin qiz, kha sad dha ghain ta qaf dan dha. Ni huruf isti'la dipanggil tinggi. Istifal rendah. Tinggi ni maksud apa? Tinggi ni maksudnya langit, lidah kita akan terangkat ke langit-langit ketika menyebut huruf-huruf isti'la. Lidah kita akan terangkat ke langit-langit. Contoh kha. Kha dekat mana makhraj dia? Makhraj am dia kat mana? Dekat halqiyah, ingat lagi. Makhraj qaf dia berada di bahagian atas leher ataupun tekak ni atas, bukan bawah, bukan tengah, di atas ni makhraj qaf dia. Bersama dengan huruf ghain, itu kha
Baik, bila kita sebut kha, makhraj kat sini tapi lidah terangkat. Kha, lidah terangkat ke langit-langit. Sebab dia apa? Huruf isti'la. Sa juga huruf isti'la. Jadi kita baca sad. Sebab tu kita tengok nanti bila kita baca makhraj, bila baca huruf sad. Sad ni makhraj apa? Nasib baik saya tak boleh tanya. Kalau saya boleh tanya, saya tanya dah siapa. Nasib baik tak boleh tanya kan. Sad ini huruf makhraj apa? Makhraj ingat tak dekat mana? Lidah makhraj al-lisan. Dekat mana makhraj khas bagi sad? Makhraj khas bagi sad dekat mana? Berada di bawah. Lidah dalam keadaan mendatar. Hujung lidah akan bersentuh pada gigi di sebelah bawah. Okey, itu makhraj khas. Kalau tak ingat buka baliklah nota yang ada sad. Okey. Baik. Bersama dengan huruf zai dan juga sin. 3 huruf yang sama makhraj, berlainan sifat. Sad huruf yang sama dengan zai dan sin. Tapi zai dan sin tidak ada sifat isti'la. Dia huruf istifal. 21 huruf tu. Baik, bila kita baca sad, walaupun lidah kita, hujung lidah terkena pada gigi bawah, tapi lidah terangkat ke langit-langit. Itu penting tu, nak baca tu. Sad, maknanya bahagian dalam lidah kita ni, dalam lidah ni, terangkat ke langit-langit. Begitu. Sa, baca sa. Sebab itu salah kalau tuan-tuan baca so. Salah baca so. Sampai muncul bibir-bibir. So. Atau kembung pipi. So. Macam huruf dot pun salah. Awal-awal dah salah. Sebab makhraj dah salah. Walaupun sifat tu betul, isti'la. Kalau baca so. Macam tu muncul bibir tu betul dah. So. Lidah tu terangkat. Tapi makhraj salah. Makhraj dan sifat saya sebut sekali lagi mesti bersama. Mesti seiringan. Serasi bersama. Okey. Sa begitu. Sa. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nampak tak? Ihdinas sa. Isti'la, terangkat lidah. Okey. Dad sama juga. Ghin, gha, terangkat lidah. Sebab tu baca Fatihah ghairil maghdu. Nampak tu? Ghairil maghdu. Macam tu bacaan dia. Jangan baca gha. Ghairil maghdu. Ghairil maghdu. Kalau dia baca ghai dengan mag, walaupun makhraj yang betul, ghin makhrajnya tekak berada di atas, betul ghin dia gha, kan? Tapi sifatnya salah. Sebab apa? Sifat dia tidak baca isti'la, tak baca tinggi. Lidah tidak terangkat langit-langit. Maka salah sifatnya. Jangan baca gha. Jangan baca maghdu. Ramai orang baca macam tu. Ihdinas ghairil maghdu bi'ala. Dia orang Melayu kan. Jadi baca gha. Ghairil maghdu. Gha. Jangan muncul pula gha. Salah pula. Ghairil maghdu. Kenapa salah gha? Sebab tak boleh baca makhraj ghin dengan muncung. Bukan huruf dua bibir. Bukan huruf syafatan. Dia huruf halqiyah. Gha. Mudah je. Gha. Angkat lidah di isti'la. Gha. Ar. Bukan ar. Bukan mar. Tapi mar. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdu. Begitu. Okay. Ta pun sama huruf isti'la. Qaf. Ataupun qaf dan juga dha. Huruf isti'la. Huruf isti'la ni huruf-huruf dia senang dipanggil huruf ta. Tahu ta? Air ta tu kan kha sa dha gha ta qa dha. Bunyi o tu ialah tu huruf isti'la tu. Jadi ingat minum ta tu, ingatlah huruf isti'la. Okey. Istifal adalah huruf rendah. Baki daripada isti'la adalah huruf istifal. 27 huruf. Waalaikumsalam Puan Syida, ya. Assalamualaikum warahmatullahi ya. Okey, istifal ialah huruf rendah. Jadi rendah ni maknanya lidah rendah. Lidah tidak terangkat lah maksudnya. Lidah berada di bawah ketika menyebut huruf-huruf istifal. Baki daripada 7 huruf isti'la. Okey. Apa dia? A, ba, ta, sa,
ja, jim, ja, ha, da. Jadi istifal dan isti'alat ni juga sangat penting. Semua penting tapi yang biasa berlaku, yang lebih jelas, yang nyata kesilapan dia. Mohon Ustaz lebihkan sikit masa. Okey, baik. Sebab tadi kita start lambat. Okey, baik, boleh. Pukul berapa kita nak berhenti ni? 11.20 dah Puan Syida, kita nak berhenti pukul berapa Lebihkan sikit masa tu kan nanti saya takut tersikit sangat atau terlajak lebih. Bagi saya masa lah. Sebelah 40 ke, sebelah 45 ke beritahu. Nanti saya kadang-kadang saya tak perasan. Ni pun saya tak perasan dah 11.20 dah. Isti'ala, istifal. Istifal rendah. Rendah ni maksudnya rendah tidak terangkat. Contoh, saya suka buat contoh lah supaya tuan-tuan faham. Kalau tak buat contoh tak faham. Contoh Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Contoh saya ambil itulah Okey, ihdinas nasira tu nun itu huruf istifal ihdina okey, na huruf istifal, sad nasira sad huruf isti'ala tinggi. Okey, maka kehati-hati dekat huruf bila dekat bila huruf istifal dan isti'ala ni dia dekat-dekat maknanya kita kena baca istifal tu rendah. Ihdina na. Okey, jangan terpengaruh dengan huruf isti'ala yang datang selepas dia, yang sampai kita baca ihdinos. Contohnya lah ihdinos, no, na tadi jadi no. Ihdinos sira, ni contohlah ihdinos sira, dia jadi na tu jadi naik pula, jadi terangkat pula, jadi isti'ala pula nun, sedangkan dia istifal rendah. Ihdinas sira, begitu Sama juga contoh kita baca Allah. Ni biasalah Allah kan. Tu huruf hamzah huruf istifal, bukan isti'la. Sebab tu jangan baca o. Allahu akbar. Bukan o dia a. Allahu akbar. Allahu akbar istifal. Tu adalah huruf istifal. Jadi hati-hati kalau huruf yang bersifat istifal selepasnya huruf isti'la, hati-hati supaya dia tidak terpengaruh. Huruf yang rendah tidak jadi huruf yang tinggi. Boleh Okey, istifal dan isti'ala. Saya terangkan secara ringkas je lah bab-bab sifat ni. Saya tak nak baca lah terlalu panjang ataupun tak nak syarah terlalu panjang. Yang penting kita dapat faham istifal tu rendah, isti'ala itu tinggi. Ingat 7 huruf isti'ala, khussad, tinqis. Okey. Isti'ala, istifal. Okey. Terus kepada sifat yang ke-8 dan yang ke-9 dipanggil sebagai infitah dan juga itbaq. Lawan dia itbaq. Okay. Infitah, lawan dia itbaq. Okey, infitah ni apa? Infitah terbuka. Itbaq tertutup. Okey, terbuka ni maksudnya langit, lidah dan langit-langit terbuka ketika menyebut huruf-hurufnya. Okey. Ada 24 huruf. Banyaklah. Banyak huruf infitah daripada huruf itbaq. Okey. Ada pun itbaq ada 4 huruf je. Sad, da, ta dan juga za. Sad, da, ta dan juga za. Jadi itbaq ni tertutup. Bermakna tertutup ini lidah dan langit-langit tertutup ketika menyebut hurufnya. Nampak tak? Dia sikit-sikit dia masuk Itbaq. Tengok ada 4 huruf. Sad, da, ta, za. Dia juga adalah huruf isti'la. Okey, sad, da, ta, za ada juga adalah huruf isti'la. Okey, tengok balik. Jadi yang terkeluar daripada huruf itbaq ni apa? Kalau huruf isti'la ada 7, yang itbaq ada 4, apa yang 3 yang tidak jadi huruf itbaq tu pada isti'la tu apa? Kha, lagi apa? Tak boleh jawab. Qaf, dan satu lagi sa lah. Kha, sa dan juga qaf. Okey. Sebab tu kita baca kha walaupun dia tinggi tetapi tidak sampai itbaq, tidak sampai tertutup lidah dan langit-langit. Tak macam sa, tak macam dha, tak macam sa, tak macam ta dan tak macam za.
dia adalah walaupun huruf kha tu isti'la tapi dia masih ada ruang antara lidah dan langit-langit tu dia tidak tertutup. Kha kan, sa maafkan saya, sa masuk huruf-huruf itbaq. Kha bukan huruf itbaq. Kemudian ghin, gha. Dia tak baca gha tertutup semua, tidak, gha. Dia terbuka lagi walaupun dia isti'la, lidah terangkat tapi dia tidak itbaq. Okey. Gha dan juga satu lagi qa. Tapi 4 huruf baki daripada isti'la tu sa, dha, ta dan dha, ini huruf itbaq, bermakna dia tertutup lidah dan langit-langit itu. Lebih detail lagi lah. Jadi selain daripada sa, dha, ta, dha ni isti'la, dia juga huruf itbaq. Ta juga huruf syiddah. Sa juga huruf hamas. Sa kan, as baca kan. Okey. Infitah adalah huruf terbuka selain daripada itbaq tadilah. Jadi baki 3 huruf itbaq tadi masuk pada huruf infitah. Jadilah 24. Asalnya macam istifal 21 kan, tapi tambah lagi 3 baki daripada huruf isti'la tadi masuk kepada infitah, jadi 24. Boleh infitah ni terbuka, maknanya terbuka, lidah dan langit-langit itu terbuka. Maknanya dia tidak terlalu rapat. Mudah saja. Selain daripada sa, dha, ta, dha, itulah huruf infitah. Okey. Dan yang terakhir bagi sifat berlawanan iaitu ismat. Ismat menahan dan juga izlaq tergelincir. Okey. Ismat ni maksudnya berat. Kita menahan. Berat menyebut huruf-hurufnya kerana keluar jauh daripada hujung lidah. Jauh daripada hujung lidah. Ada 22 huruf. Menahan. Tuan-tuan kena catik sikit lah. Kalau tuan-tuan nak buat nota, catik sikit lah. Mungkin kalau ada lah. Kalau tak catik pun tak apa. Boleh dengar balik. Dengar. Kalau ada rekod boleh dengar balik lah. Kalau nak dengar. Menahan ni maksudnya kita menyebut huruf tu kita berat bila sebut huruf tu kerana keluar jauh daripada hujung lidah. Itu maksud ismat, 22 huruf. Yang izlaq ialah tergelincir. 6 huruf tergelincir. Tergelincir masuk kat sini ialah bila kita sebut huruf itu dia jadi cepat dan ringan ketika menyebut huruf-huruf ini kerana keluarnya daripada hujung lidah. Huruf fa, huruf ra, huruf mim, nun, lam dan juga ba. Dia keluarnya pada hujung lidah, berdekatan dengan hujung lidah, maka tergelincir, izlaq dipanggil. Kalau ismat menahan huruf kerana keluar jauh daripada hujung lidah. Jauh daripada hujung lidah. Maksudnya dia keadaan huruf-huruf izlaq ini kawasan asyafatan, huruf fa, huruf mim, huruf ba, kemudian huruf ra, nun dan lam, huruf yang berada di hujung lidah, ra, nun dan lam. Okey. Selain daripada huruf itu adalah huruf yang ismat menahan pada menyebut huruf itu. Contoh kita bagi huruf za, au, tahan. Al, ni menahan ni ialah dari segi dipanggil sebagai ismat lah. Okey. Perbahasan mengenai sifat-sifat huruf berlawanan ni kita panggil sebagai sifat lazimah ni dari segi berlawanan. Ismat menahan. Menahan apa dia? Tertahan tu tertahan lidah. Jadi suara kita tu jadi jadi berat menyebut huruf-huruf tadi. Suara jadi berat. Okey. Kerana huruf-huruf ini dipanggil huruf ismat. Okey. Baik, itulah dia 10 sifat berlawanan secara ringkas. Bagi sifat huruf sifat lazimah sifat lazimah yang pertama dipanggil sifat berlawanan. Sifat berlawanan yang pertama dipanggil sebagai dia ada 11 11. Okey, berapa jam ni Saya nak tengok jam. 11.30 dah. Okey. 11.30 dah Sifat berlawanan. Okey, yang seterusnya sifat tunggal. Okey, kalau Puan Fazlina lepas sifat berlawanan tadi sifat tunggal sifat tunggal lah, betul lah. Okey.
Sifat tunggal ni kita nak pergi ke? Masuk ke? Boleh? Boleh masuk terus ke? Ke nak berhenti? Apa kata habiskan sifat tunggal? Okey, habiskan sifat tunggal. Baik, Dan insyaAllah. habisi, okeylah kot. Okey, sifat tunggal ialah kategori sifat lazimah juga. Ingat, kita kata sifat lazimah ada 18. 11 yang pertama pada berlawanan, 7 yang baki pada sifat tunggal. Okey, sifat tunggal ni ingat lagi, dia tidak dia maknanya tidak ada dia sifat tunggal ni termasuk sifat lazimah, maknanya dia kekal pada tubuh badan huruf sifat itu. Okey, ingat dia bukan sifat aridah. Okey, yang pertama safir. Nombor 12 tu sambungan pada 11 yang berlawanan. Safir. Safir desir. Berdesir. Okey. Ada 3 huruf, sad, zai dan sin. Tiga-tiga huruf ni keluar pada makhraj yang sama. Jadi ni panggil sifat desiran. Macam bunyi burung. Desiran. Okey. Jadi kita baca sad, as. Dia selain daripada ada hamas, dia ada safir. Okey. Sad. Nampak tak? Kalau tuan-tuan boleh buat homework sikit, sad, ambil satu huruf, keluarkan hukum dia. Keluarkan sifat dia. Tu homework lah kalau boleh buat. Setiap satu huruf mesti akan ada lebih daripada 5 sifat. Paling kurang 5. Okey? Maksudnya paling kurang 5. Sad adalah huruf safir. As. Sebab tu kita baca sad. Ihdinas sira. Dia mesti ada safir. Ihdinas desiran tu. Kalau dia hamas, dia berhenti as. Hamas dan juga safir. Zai. Az-zaniyatu waz-zani. Zai. Zai itu adalah huruf as-safir. Okey, selain daripada sifat yang lain seperti sifat istifal, selain daripada sifat al-jahru, selain daripada sifat ar-rakhawah, banyaklah. Selain daripada sifat infitah, selain daripada sifat ismat, dia juga ada satu lagi sifat as-safir. Maka kita baca zai. Ini juga banyak kesilapan orang baca zai ni. Zai ni dia tidak baca safir. Contohnya idza zulzilatil zai idza zulzi itu panggil safir. Okey, kena baca zai bunyi tu. Jangan kedekut jangan kedekut. Jangan zai. Sin juga as-safir. Selain daripada sifat hamas, sin, selain daripada sifat ar-rakhawah, sin, selain daripada infitah, selain daripada dia juga istifal, juga selain daripada huruf ismat, dia juga ada safir. As desiran. Okey, terus kepada lin. Lin ni lembut. Lin, waw dan ya yang lembut. Waw dan ya yang ni huruf yang lembut. Dalam keadaan dia berbaris di mati, huruf sebelumnya berbaris di atas. Waw dan ya dia adalah huruf yang lembut. Jadi safir yang sifat yang kedua adalah lin. Lin ni bagi huruf waw dan ya saja. Maknanya dia senang nak sebut huruf dia. Lin ni lembut. Nak menyebut huruf waw dan ya ni dia senang. Tak perlu susah-susah. Dia waw dan ya. Lembut kan? Waw, ya, ai, au, lembut. Okey. Yang ke-14 atau yang ketiga takrir. Takrir ni berulang. Ini hanya bagi huruf ra saja. Ra dia ada takrir. Okey. Ar, ra, getar, berulang. Ra. Tak boleh kita baca ra dengan tidak berulang, tidak bergetar. Au, tak kena. Wa, salah. Wa, boleh. Si ra, gitu Ra ni pun ada perbincangan dia, tafkhim dan tarqiq yang kita akan masuk nantilah, tebal dan nipis. Yang paling penting kita tahu ra tu adalah huruf yang antara sifatnya, sifat tunggalnya ialah takrir. Okey, takrir. Selain daripada sifat-sifat berlawanan dia, iaitu al-jahru, ar-rakhawah, istifal, infitah dan juga dia izlaq. Ra ni izlaq. Ra. Dan juga takrir, berulang. Okey. Lepas tu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Mesti getar ra. Tak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Macam budak-budak baca kan. Bismillahirrahmanirrahim. Salah tu. Tapi budak-budak tak apalah, dia baru belajar. Cuma kita kalau sebagai ibu bapa, kalau anak-anak kita baca begitu, kita cuma betulkan terus. Jangan biarkan dia kata tak apalah budak-budak kecil lagi. Jangan betulkan terus. Supaya dia dapat biasakan yang betul. Tapi jangan syarah pula. Jangan cerita kat dia, ni sifat tunggal ni. Jangan baca jangan cerita sifat tunggal, sifat berlawanan dekat dia. Cerita je bahawasanya itu sebutan dia. Biar lama-lama dia biasalah. Okay?
Macam juga baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ramai kadang-kadang budak-budak dibaca panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Allah dengan ma tu panjang. Dia kena 2 harakat je. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi betulkan terus. Walaupun dia buat kesalahan tu berulang kali, tapi kita ingatkanlah supaya dapat biasakan yang betul. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Yang seterusnya 15, saya ringkaskan. Istitalah, dot. Memanjang. Istitalah ni maksudnya memanjang. Suara yang memanjang, suara yang panjang yang keluar daripada tepi lidah. Ingat makhraj dot satu-satunya huruf yang keluar di tepi lidah. Bo. Sama ada kiri atau kanan. Bo, out. Jadi suara istifal ini, istitalah ni memanjang ni yang keluar daripada tepi lidah sehingga ke akhirnya. Bo, out, walau, bo, tu istitalah dipanggil. Walau, bo, dipanjang. Walau, bo, dia tidak pendek. Pendek ni maksudnya walau, bo, tidak. Walau, bo, dia ada tempoh. Tu istitalah. Sifat bagi dot sahaja. Satu saja istitalah. Seterusnya qalqalah. Qalqalah lantunan. Ada 5 huruf. Qaf, ta, dal, ba, jim. Okey. Ini pun biasa kita dengarkan. Qaf, ba, jim. Qatbun jaddun pun boleh. Qat, dal, baju pun boleh. Ada orang buat apa? Qatoda baju. Tu qatoda baju kan. Qatodal baju, qatoda baju. Atau ada buat baju dah kotor pun ada juga kan. Jadi tak kisahlah nak baju kotor ke apa ke. Yang penting itu 5 huruf qalqalah. Lantunan. Aqqa, lantunan. Atta. Dia panggil lantunan. Suara yang terlepas tu. Atta. Ada. Ada. Okey. Kotor baju den pun ada. Okey. Kotor baju den. Itu orang Negeri Sembilan. Ni saya kenal ni Kak Cik Sal ni. Dia orang Perak tapi bukan Negeri Sembilan. Kota Bajudin. Tu orang Negeri Sembilan. Ba, aba, aja. Itu qalqalah. Jadi kalau kita baca huruf ni dia panggil qalqalah. Okey. Qalqalah ni pun dia ada sebutlah ataupun ada perincian. Qalqalah ni ada tahap dia. Kalau saya boleh sebutlah qalqalah ni ada tahap dia, ada 4 tahap qalqalah ni. Kuat, paling kuat, sederhana, lemah. Okey. Tapi tak sempatlah saya nak cerita, tak apalah. Nanti saya sebut dalam bab lain. Qalqalah ni ada 4 tahap yang kita boleh perincikan lagi lah. Okey. Ada orang kata dalam pembahagian qalqalah ni ada 3, ada 2, jadi tak ada masalah. Yang penting kita tahu cara bacaan qalqalah. Okey, lantunan tu qalqalah. 5 huruf ni. Okey. 17 yang keseluruhnya inhiraf. Inhiraf ni sending, cenderung, lam, al dan juga ra. Ra huruf juga huruf al-inhiraf. Kita sending, cenderung sebut huruf tu kerana makhrajnya yang berada di hujung lidah. Al, ar, kita inhiraf, sending, cenderung. Okey. Dan yang terakhir at-tafashshi bagi huruf shin, berkembang. Ash ataupun dia panggil berhamburan. Ash. Itu kan. Lepas tu bila baca shin mesti kena baca ash. Tak boleh ash berkembang dalam mulut tu. Shin. Ashhadu alla, bukan ashhadu, berkembang. Okey. Berkembang angin ataupun angin yang berhamburan di dalam yang keluar di antara lidah dan langit-langit ketika menyebut huruf shin. Ash. Okey, itulah dia sifat tunggal yang adanya 7. 4 campur 3, 7. Jadi ada 18 lah, 18 sifat yang telah kita sebutkan. Slide seterusnya apa dia Kak Puan Fazlinah selepas sifat tunggal? Saya tak ingat lah. Ada lagi sifat tunggal, bukan ni belakang lagi. Ni al-khafa' dan al-ghunnah. Al-khafa' dan al-ghunnah 2 lagi tambahan bagi sifat tunggal. Al-khafa' tersembunyi, al-ghunnah ni dengung yang keluar pada 2 huruf nun dan mim. Al-khafa' bagi huruf mat, 3 huruf mat, alif, waw dan ya dan juga ha. Al-khafa' ni maksudnya suara tu tersembunyi. Maksudnya suara kita tersembunyi. Khafa'. Ghunnah ni suara dengung lah. Itu sifat tunggal.
Okey, saya rasa sekarang itu saja perbincangan tentang bab sifat huruf. Ini secara ringkas tuan-tuan. Dia yang penting sekali bab membicarakan tentang sifat huruf. Selain daripada kita belajar secara teori, kita perlu apply dari segi praktikal. Bila baca dan rujuk balik sifat. Baca, rujuk balik sifat. Barulah dia akan jadi suatu ilmu yang kita mahir. Okay? Belajar secara teori semata-mata tidak memahirkan kita pada bacaan huruf itu. Mesti dengan praktikal baca satu-satu, diperdengarkan pada guru kita yang mutqin, yang kita yakin, kita baca, kita sebut dan kita keluarkan sifatnya betul tak begitu. Itu cara belajar bagi sifat huruf. Baik, saya rasa sekadar itu saja kerana kita dah melebihi waktu dah 9.41 dah ni. Okey, ada soalan tak? Kalau ada soalan boleh tanya, satu soalan cukuplah. Kalau tidak ada, kita inilah, kita boleh tawakuf lah. Okey. Jadi terima kasih Puan Fazlina yang sharekan skrin ni. Jadi lepas ni pun kita buat macam ni lah supaya taklah jadi gelap laptop saya kan. Saya dah test tadi sebelum start kelas tadi, memang jadi balik. Jadi saya pun tak apalah. Okey. Boleh Ustaz, insya-Allah. Okey, baik. Okey, jadi saya rasa sekadar itu saja. Terima kasih Ustaz sama-sama. Cik Sal sama-sama. Okey. Jadi insya-Allah mudah-mudahan perkongsian kita pada hari ini dapat kita manfaatkan. Ingat sekali lagi saya sebut, ilmu tentang sifat huruf bukan sahaja ilmu yang kita perlu belajar faham secara teori, tetapi perlu dipelajari secara praktikal. Perlu dibaca, disebutkan huruf tu, didengar oleh guru kita, ditafsirkan, kita cek balik. Baru kita tahu betapa baru kita tahu macam mana sebutan huruf yang sebenarnya bagi huruf-huruf yang telah kita sebutkan, sifat-sifat yang yang lazimah tadi, sifat berlawanan dan sifat tunggal tadi, dan kita akan lebih mahir pada sebutan dia. Begitu cara dia. Sama-sama. Terima kasih sama-sama Puan Salamah. Okey. Baik, saya rasa sekarang itu saja. Ada apa-apa lagi Ustazah Azia ataupun Puan Zina? Fazlina. Ya, saya. Ada apa lagi? Majlis. Tak apa. Okey. Ustaz lah tutup majlis. Okey, baik. Okey, tak apalah. Tak ada masalah. Saya takut kalau ada pesanan penaja ke apa ke. Alhamdulillah so far tak ada. Okey, baik. Jadi sekali lagi insya-Allah kita akhirkan majlis kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kesilapan, kekurangan. Insya-Allah ada rezeki kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang besok pada sambungan pada sifat huruf yang seterusnya insya-Allah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ustaz. di atas Sama-sama. yang- Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Sama, terima kasih Fazlina. Sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Kak Syida. Tunggu besok ya, insya-Allah. Mudah-mudahan tak ada gangguan lagi teknikal semua. Minta InsyaAllah. maaf ya Ustaz. Minta maaf juga Ustaz. Saya masuk lambat tadi. Ustaz. Tak apa. Mak ni dengan gadget baru, gadget ni kan masih ada proses learning ni. Pakai insya-Allah mudah. Pakai IT ada sini tak apa, Fazlina ada. Hitam pukang tadi. Kita jumpa besok lagi ya. Kak Syida nak end call. Okey. Kak Syida N Okey. Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Zia. warahmatullahi Lagi insya-Allah. wabarakatuh. Wah.